Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita dalam kuliah khas membaca kitab himpunan Risalah Aqidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Risalah beliau berjudul Al-Usul Sittah, ya, 6 prinsip dalam beragama. Yang mana dalam kuliah sebelum ni kita telah membacakan bahagian pendahuluan dan juga seterusnya kita telah membahaskan prinsip yang pertama mengenai hakikat tauhid dan syirik. Justru dalam kuliah kali ini kita teruskan dengan membaca prinsip yang kedua pula mengenai hakikat al-jamaah. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, ia berkaitan perintah Allah atas kita untuk bersatu padu dalam beragama dan melarang kita daripada bercerai-berai mengenainya, di mana Allah telah menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang memuaskan dan mudah difahami oleh orang awam atau masyarakat awam. Dia juga melarang kita daripada berpecah belah seperti mana keadaan kaum sebelum kita, sehingga kesudahannya menyebabkan mereka musnah binasa. Di samping itu Allah telah menyatakan bahawa Dia telah memerintahkan para rasul agar bersatu padu di dalam beragama dan melarang perpecahan mengenainya. Perkara ini bertambah jelas dengan periwayatan daripada As-Sunnah dengan penjelasan yang sangat mengagumkan. Namun perkara yang paling ganjil sekali adalah di mana perpecahan di dalam perkara usul dan furu' dalam agama dianggap sebagai ilmu dan kefakihan dalam agama. Manakala tiada sesiapa yang mengajak kepada kesatuan dalam beragama, melainkan orang itu dianggap sebagai seorang yang zindiq atau gila. Tuan-tuan dan puan-puan, menarik perkataan atau penjelasan Syekh Muhammad dalam prinsip yang kedua ini. Maka kita lihat satu persatu kenyataan beliau yang telah kita baca tadi, di mana beliau memulakan dengan berkata, prinsip yang kedua ini dia berkaitan dengan perintah Allah atas kita, atas umat Islam, supaya bersatu padu di dalam beragama, dan larangan atas kaum muslimin daripada bercerai-berai. Ini perintah agama supaya kaum muslimin bersatu padu, termasuklah dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Umat Islam disuruh supaya bersatu dan ditegah daripada berpecah. Ditegah daripada berpecah secara amnya, seperti mana juga ditegah umat Islam daripada berpecah dalam hal-hal agama secara khasnya. Sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 103, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah. Perintah Allah atas atas kaum muslimin supaya mereka berpegang teguh dengan tali Allah, yakni berpegang teguh dengan agama Islam yang telah dibawa buat kita, dan larangan daripada kita berpecah. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah. Demikian dalam surah Al-Imran ayat 105. Allah kata, Allah memberi ancaman dan peringatan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu, dan jangan kalian jadi seperti golongan yang telah berpecah dan berselisih antara sesama mereka. Merujuk kepada umat-umat terdahulu, kaum Bani Israel, yang telah
berpecah dan berselisih antara sesama mereka, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Umat-umat terdahulu telah berselisih dan berpecah. Dalam hal agama mereka telah berselisih dan berpecah sampai membentuk kumpulan-kumpulan dan aliran-aliran yang berbeza-beza. Ini adalah satu yang ditegah. Umat Islam ditegah daripada menyerupai kaum-kaum yang terdahulu. Jangan jadi seperti orang Yahudi dan Nasrani yang telah berpecah dalam hal agama mereka sampai membentuk kumpulan-kumpulan dan aliran yang berbeza. Umat Islam ditegah daripada mengikuti mereka, menyerupai perbuatan mereka. Sehingga kan dalam surah Al-An'am ayat 159 Allah kata, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang telah memecah belahkan agama mereka sehingga mereka menjadi berpuak-puak. Lasta minhum fi syai', Allah kata, engkau tidak ada kaitan mengenainya sama sekali. Yakni Rasulullah SAW berlepas diri daripada segala apa perpecahan yang dilakukan oleh umatnya. Kemudian Allah memberi ancaman, mengatakan innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan hisab dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Ini Allah yang akan mengurus mereka dan menghisab akan perbuatan mereka, memecah belahkan agama Islam itu kepada pelbagai aliran dan kumpulan. Nak mengatakan bahawa perpecahan dalam agama itu adalah suatu yang ditegah. Dia adalah suatu yang mazmumah, yang dicela, dan ia tidak sama sekali menggambarkan realiti hakikat agama Islam itu. Dan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13 Allah mengatakan syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaik. Telah disyariatkan agama buat kalian seperti mana apa yang telah diwasiatkan buat Nabi Nuh alaihi salam, dan juga seperti mana yang telah diwahyukan buat engkau, yakni wahai Muhammad. Kemudian Allah mengatakan an aqimud din wala tatafarraqu bih wala tatafarraqu fih. Hendaklah kalian menegakkan agama itu, hendaklah kalian menetapkan agama itu, mempertahankan agama Islam itu, wala tatafarraqu fih, dan janganlah kalian berselisihan di dalamnya. Maka daripada ayat-ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahawa Muslim ditegah daripada menimbulkan perpecahan dalam agama. Sebaliknya, hendaklah kaum muslimin menjadi umat yang bersatu padu. Bersatu padu di atas tunjang agama tauhid. Bersatu padu di atas tauhid. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat engkau adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan akulah Tuhan kalian, maka sembahlah akan daku. Yakni esakanlah daku dalam segala urusan ibadah yang kalian laksanakan. Maka tidak wajar dan tidak boleh bagi mana-mana daripada umat Islam ini untuk mereka menimbulkan perpecahan dalam akidah.
Seperti mana dalam hal ibadah, dalam hal hukum dan sebagainya. Umat Islam ditegah daripada menimbulkan perpecahan. Tak kira dalam apa juga bidang agama itu. Sekalipun demikian, kesudahannya apa yang ditetapkan oleh Allah dan disyariatkannya itu adalah satu perkara. Dalam masa yang sama, ketetapan alam sunnatullah al-kauniyah, ketetapan takdir telah mendahului segala-gala, ketika mana Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 118, wala yazaluna mukhtalifin, dan manusia akan berterusan dalam keadaan berselisihan, yakni antara sesama mereka. Dan ternyata bahawa Allah telah menetapkan, mentakdirkan bahawa manusia kesudahannya tetap akan berpecah. Sekalipun perpecahan itu dilarang, tetapi dalam masa yang sama realiti takdir menunjukkan bahawa perpecahan memang akan berlaku. Justru Allah kata wala yazaluna mukhtalifin, dan manusia, yang termasuklah umat Islam, akan berterusan dalam perselisihan. Illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang dirahmati oleh Tuhanmu. Ya, walidzalika khalaqahum, justru atas sebab itu mereka diciptakan. Hendak mengatakan bahawa benar kesudahannya manusia berpecah akan memang berpecah sampai bila-bila, tetapi dalam masa yang sama mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bersatu padu. Mereka tidak akan berpecah. Mereka akan bersatu padu antara sesama mereka dan tidak akan berpecah. Kemudian Allah kata walidzalika khalaqahum, justru atas sebab itu mereka, yakni manusia, diciptakan. Dengan erti kata untuk Allah tunjukkan dan membezakan antara manusia yang patuh kepada suruhan agama dengan mereka yang menyelisihinya. Mereka yang patuh kepada perintah agama supaya bersatu padu, berdiri dan berpegang teguh dengan tali Allah di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman para sahabat, berbanding mereka yang menyelisihi perintah supaya bersatu padu ini, dan mereka yang menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, menyalahi fahaman sahabat, lalu akhirnya mereka berpecah. Ya. Dan kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Ini satu ujian buat kita semua. Allah kata jika kamu berselisihan dalam apa juga perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Seperti mana yang kita telah sebutkan tadi, bahawa memang kesudahannya manusia akan berselisih, tetapi kita dapati bahawa syariat memberikan pedoman dan panduan. Allah kata jika kamu berselisih, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita disuruh mengembalikan perselisihan itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah agar kita dapat mencapai kata sepakat. Berbanding kalau masing-masing dengan fahaman mereka masing-masing nak mentafsirkan hal agama itu mengikut selera kefahaman masing-masing, inilah yang akan menimbulkan perpecahan, dan inilah yang akan terus mengekalkan perpecahan yang berlaku itu tanpa jalan penyelesaian. Ya. Demikian adalah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Sungguhnya aku meninggalkan buat kalian apa yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat sesudahku selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selagi mana seseorang itu berpegang teguh kepada Al-Quran
dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada dalil firman Allah dan sabda Rasulullah, mengikut kefahamannya yang betul, mengikut kefahaman para sahabat seperti mana yang sepatutnya, maka mereka inilah yang golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berpegang teguh dengan tali Allah dan menjauhi perselisihan. Adapun kenyataan sebahagian yang melontarkan slogan seperti kita bersepakat dalam apa yang kita setuju dan kita saling memaafkan dalam apa yang kita perselisihkan. Ini slogan sebahagian pihak-pihak. Dia adalah satu slogan yang tidak benar, bahkan bertentangan dengan apa yang digariskan oleh agama. Kita bersepakat dalam apa yang kita setuju dan kita saling memaafkan dalam apa yang kita perselisihkan. Ini slogan yang batil. Ketika mana pendekatan saling memaafkan dalam apa yang kita perselisihkan, ini bukan apa yang digariskan oleh agama. Ketika mana agama menuntut supaya perselisihan itu diselesaikan atau perselisihan itu ditinggalkan. Sebaliknya, umat Islam perlu mencapai kata sepakat. Umat Islam perlu bersatu padu berbanding pendekatan untuk nak dibiarkan perselisihan itu dan kita saling memaafkan dalam apa yang kita berselisih. Maka tuan-tuan, kalau kita perhatikan kesudahannya, sampai bila-bila perselisihan tidak akan dapat diatasi dengan pendekatan yang seperti itu. Sedangkan seperti dalam ayat yang telah kita baca tadi, Allah kata, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa rasul. Jika kalian berselisih dalam apa juga perkara, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasul. Sama sekali Allah tidak mengatakan jika kamu berselisih dalam apa jua perkara, maka maka saling bermaafanlah di dalam perselisihan itu dan sebagainya. Allah tidak berkata seperti itu. Demikian ada ungkapan yang dinisbahkan seolah-olah di hadis, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah satu rahmat. Ini sama sekali bukan hadis, jauh sekali daripada sabda Nabi SAW. Ya, bahkan dia adalah ungkapan yang tidak diketahui dari mana asal usulnya. Juga ditambah lagi isi maknanya, perselisihan umatku adalah rahmat. Sekali lagi, dia bertentangan dengan apa yang digariskan oleh agama, menuntut supaya umat Islam supaya bersatu padu. Maka masakan pula perselisihan itu adalah rahmat. Bahkan sebetulnya perselisihan itu adalah azab. Ya, sama sekali bukan rahmat. Justru ungkapan seperti itu perlu disanggah dan ditolak dengan sekeras-kerasnya, kerana bukan sahaja ia tidak benar, bukan sahaja ia bukan hadis, bahkan dia bertentangan dengan asas-asas agama itu sendiri. Justru kesudahannya nak mengatakan bahawa daripada prinsip yang kedua mengenai hakikat al-jamaah ini, seperti mana dalam istilah yang diucapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kaum muslimin disuruh supaya bersatu padu dan sama sekali perselisihan atau perbezaan yang timbul dalam, tak kira dalam bahagian agama mana sekalipun, dalam hal akidah ataupun fiqh dan sebagainya, tidak wajar untuk dibiarkan dan diperakukan. Sebaliknya, perlulah ada usaha gigih, usaha yang tulus untuk menyelesaikan perselisihan
itu dengan jalan dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sekiranya dalil kebenaran itu sudah terjelas, maka umat Islam hendaklah kembali kepada dalil yang benar itu dan meninggalkan perselisihan. Ada pun dalam ruang lingkup di mana dalil yang jelas tidak ada misalnya, atau dalam hal-hal yang ada keluasan untuk berijtihad, ada ruang untuk berijtihad, ya, maka dalam ruangan yang sempit ini kita kata ada keluasan, dan sama sekali perbezaan dalam bab ijtihad itu tidak boleh untuk dijadikan sebagai alasan atau sebab untuk nak berpecah dan berbalah, apatah lagi menimbulkan kumpulan-kumpulan dan sebagainya. Ya, dalam ruang lingkup yang ada ijtihad, maka di situ kena ada Muslim perlu berlapang hati. Tetapi dalam permasalahan yang ada dalil dan sebagainya, ya, ada dalil yang jelas dan seumpamanya, maka menjadi tanggungjawab atas setiap Muslim supaya mereka kembali kepada dalil itu dan meninggalkan perselisihan. Kemudian kata Syekh Muhammad, Allah juga melarang kita daripada berpecah belah seperti mana keadaan kaum sebelum kita, sehingga mereka menjadi musnah binasa. Dan kita ditegah daripada berpecah, lalu menyerupai sikap dan perbuatan umat-umat yang terdahulu, kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Di samping itu, dia telah menyatakan bahawa dia telah memerintahkan para rasul agar bersatu padu di dalam beragama dan melarang perpecahan mengenainya. Jadi nak kata bahawa ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala atas para rasul, seperti mana ke atas umat manusia sejagat. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Syura ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik. Telah disyariatkan buat kalian agama seperti mana yang telah diwasiatkan dan diperintahkan ke atas Nabi Nuh, dan apa yang telah diwahyukan ke atas engkau, yakni wahai Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Demikian apa yang telah diwasiatkan dan diperintahkan atas Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimud din wa la tatafarraqu bih wa la tatafarraqu fih. Hendaklah kalian menegakkan agama itu, yakni agama Allah, Islam, dan janganlah kalian berpecah di dalamnya. Jangan kalian timbulkan perpecahan dalam hal agama itu. Sebaliknya, hendaklah berpegang teguh dengan agama Allah, agama yang satu, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad, perkara ini bertambah jelas dengan periwayatan daripada As-Sunnah, yakni dengan riwayat-riwayat hadis dengan penjelasan yang sangat mengagumkan. Ini penjelasan yang sangat jelas lagi terperinci. Larangan berpecah, perintah supaya bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman para sahabat, seperti mana dalam hadis yang disebut sebagai hadis wasiat Nabi SAW, di mana baginda mengatakan, usikum bitaqwallah, aku berpesan ke atas kalian supaya bertakwa kepada Allah. Kemudian baginda memberi peringatan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang umurnya panjang daripada kalian, maka dia akan melihat
banyak perselisihan yang timbul dalam kalangan manusia, bahkan dalam kalangan umat Islam. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, penyelesaian buat perselisihan tersebut dengan bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dilihat Nabi memberikan saranan dia supaya umat Islam dalam perselisihan hendaklah mereka kembali kepada as-sunnah. Jangan dibiarkan perselisihan itu. Jangan masing-masing kekal dalam perselisihan dengan masing-masing berbangga dengan kumpulan aliran mereka masing-masing. Sebaliknya perlu kembali kepada as-sunnah, kembali ke pangkal jalan. Tinggal lagi Nabi menyebut dua jenis sunnah di sini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ada dua jenis sunnah di sini yang Nabi nyatakan. Sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Yani para khalifah khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan kita umat Islam diperintahkan supaya kembali kepada sunnah Nabi dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin. Tinggal lagi apakah, ini jangan keliru, apakah ini bermaksud ada dua jenis sunnah yang bertentangan? Ini sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, apakah dia perkara yang sama atau suatu yang bertentangan dan bertembungan? Jawapannya, bahkan ia adalah perkara yang sama, bahkan ia saling menjelaskan antara satu sama lain. Sunnah para khulafa ar-rasyidin adalah penjelasan daripada mereka mengenai sunnah itu, cara praktik sunnah itu agar umat Islam jelas dalam memahami as-sunnah itu, supaya mereka tidak salah faham atau memahami sunnah Nabi itu dengan pemahaman mereka yang tersendiri dan sebagainya. Pendek kata, Al-Quran dan As-Sunnah itu perlulah difahami dengan tafsiran dan fahaman para sahabat. Kemudian ada perkara menarik yang disebut oleh Syekh Muhammad di sini. Dia mengatakan, namun perkara yang paling ganjil atau perkara yang paling pelik yang berlaku, di mana perpecahan dalam perkara usul dan furu'. Usul dan furu' boleh kita tafsirkan dalam perkara akidah dan fiqh, ya, dalam bab kepercayaan dan ibadah, ya. Di dalam agama, ya, perpecahan dalam usul dan furu' dalam agama dianggap sebagai ilmu dan kefakihan dalam agama. Ini adalah satu Syekh Muhammad nak menarik perhatian kita kepada satu pemikiran yang keliru. Pandangan sebahagian yang menganggap bahawa perpecahan dan perbezaan aliran-aliran itu semua satu yang bagus, satu yang ada faedah, dan itu termasuk dalam khazanah ilmu warisan umat Islam. Yang satu yang untuk kita banggakan, untuk kita terus semarakkan, kerana dia adalah sebahagian daripada khazanah ilmu. Ini merujuk kepada perpecahan-perpecahan dan aliran-aliran yang berbeza antara kumpulan-kumpulan aliran-aliran dalam Islam. Perpecahan itu dianggap sebagai ilmu dan kefakihan dalam agama. Subhanallah. Ini satu poin yang cukup menarik daripada Syekh Muhammad. Beliau nak mengatakan bahawa perpecahan dan perbezaan-perbezaan pendapat itu semua, ya, itu sama sekali bukan ilmu. Bahkan kesudahannya yang benar hanya satu. Tak mungkin
semua pendapat-pendapat yang berbeza-beza itu adalah benar-benar belaka. Seperti mana kalau ada yang mengatakan ini halal, ini haram, tak mungkin kedua-dua pendapat yang bertentangan ini adalah benar. Demikian kalau ada yang kata ini adalah wajib, ada dengan pendapat yang kata ini adalah uh, uh, makruh misalnya. Tak mungkin kedua-dua pendapat itu adalah benar. Bahkan kesudahannya pastinya yang benar itu hanya satu. Ya. Tetapi itulah sebahagian berpandangan bahawa perselisihan yang telah berlaku sekian lama, perpecahan dengan setiap kumpulan, dengan pegangan dan aliran dia dan sebagainya, sebahagian menganggap bahawa ini semua adalah satu kebanggaan, dia adalah sebahagian daripada warisan budaya Islam, khazanah ilmu yang seharusnya dipelihara dan dikekalkan. Ini adalah satu pendirian yang sangat tidak benar, sangat salah, bahkan bertentangan dengan apa yang digariskan oleh agama. Sebagai contohnya, untuk lebih jelas tentang apa yang disebut oleh Syekh Muhammad di sini. Satu ketika dahulu, yakni kurang lebih 50 tahun dahulu di Masjid Haram, di Kaabah itu, terdapat 4 mimbar di sekeliling Kaabah itu, di mana setiap mimbar itu milik salah satu daripada mazhab fiqh yang 4. Jadi ada satu mimbar untuk khatib mazhab Hanafi, satu mimbar untuk mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, di mana apabila tiba solat Jumaat, ternyata bahawa jemaah kaum muslimin, jemaah haji dan umrah dan penduduk masyarakat setempat, mereka masing-masing akan solat Jumaat di belakang jemaah, di belakang imam mereka masing-masing. Jadi kesudahannya ada jemaah mazhab Hanafi, jemaah mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka solat secara berasingan. Jadi tuan-tuan perhatikan senario ini. Apakah kita nak menganggap bahawa ini adalah ini adalah satu pendekatan yang benar, ini adalah sebahagian daripada ajaran agama. Seharusnya ya kita jujur dan menegaskan bahawa ini bertentangan sama sekali dengan apa yang digariskan oleh agama, supaya umat Islam bersatu padu dan melarang kita daripada berpecah. Demikian segala apa perselisihan seharusnya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran As-Sunnah itu sepatutnya menjadi wadah penyatuan umat Islam, sama sekali bukan sebaliknya. Sama sekali agama itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk perpecahan. Ini kadang-kadang kita dengar di luar sana ada yang mengambil pendirian yang seperti itu, ya. Agama dianggap sebagai jalan untuk nak jalan kepada nak berpecah, ya. Demikian kalau kita lihat dalam tarikat, dengan wujudnya pelbagai aliran-aliran tarikat misalnya, ya, dalam bab akidah pun ada macam-macam aliran, seperti mana dengan golongan ahli kalamnya, dengan bermacam-macam aliran yang kalau kita perhatikan setiap aliran itu berbeza antara satu sama lain. Ada aliran Jahmiyahnya, Mu'tazilahnya, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Setiap satu aliran ini dia berbeza antara satu sama lain, ya. Jadi nak mengatakan bahawa sepatutnya perselisihan dan perpecahan ini semua diketepikan dengan
setiap Muslim itu kembali kepada agama Islam yang tulen. Agama Islam seperti mana yang dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana harus kita jelas apakah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu agama atau banyak agama. Apakah aliran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu aliran atau banyak aliran, satu mazhab atau banyak mazhab, ya. Yang mana kita akan tidak boleh kecuali dengan kita mengaku bahawa agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang satu dalam bab akidahnya, fikahnya, ya, akhlaknya dan sebagainya. Seperti mana kita lihat dalam kalangan para sahabat, mereka tidak ada mazhab. Mereka tidak ada aliran ini, aliran itu. Maka soalan besar di sini, mengapa pada hari ini, ya, sebahagian umat Islam nak menjadikan mazhab itu sebagai jalan agama, nak menjadikan perselisihan itu sebagai satu ilmu, satu yang nak dibanggakan atau yang nak dikekalkan, ya. Bukankah itu semua, ya, bertentangan dengan apa yang digariskan oleh agama, ya. Baik, kemudian boleh kita lihat pada prinsip yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah Muslim. Kata Syekh Muhammad, antara perkara yang menyempurnakan kesatuan tersebut ialah mendengar dan mentaati mereka yang menjadi pemerintah atas kita. Meskipun dia adalah seorang hamba daripada Habsyah, di mana Allah telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang cukup memuaskan dengan pelbagai bentuk penjelasan secara syar'i maupun qadari. Namun perkara ini menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan golongan yang mendakwa mereka berilmu, apatah lagi mahu beramal dengannya. Sekali lagi, satu perkara yang besar dan penting yang diingatkan oleh Syekh Muhammad dalam prinsip yang ketiga ini, ketaatan kepada pemerintah Muslim. Ini satu asas yang perlu disemaikan dalam kalangan kaum muslimin. Wajibnya taat kepada pemerintah Muslim. Kenapa? Kerana tuan-tuan boleh fikirkan, masakan umat Islam akan bersatu jika mereka tidak taat kepada pemerintah Muslim mereka. Maka tidak ada kesatuan tanpa ada pemerintah, dan tidak ada seperti mana juga tidak ada kesatuan tanpa umat Islam taat kepada pemerintah Muslim mereka itu. Jadi pemerintah Muslim itu adalah satu rahmat buat kaum muslimin, di mana mereka dapat bersatu padu di belakang pemerintah Muslim itu. Yang dengan adanya pemerintah itu, keadaan negara akan aman damai, kestabilan dapat dicapai, hak-hak dapat dipelihara, manakala pihak-pihak yang melampau atau menindas akan ditahan dan dikenakan hukuman dan sebagainya. Ini nak menunjukkan pentingnya ada pemerintah, seperti mana pentingnya kaum muslimin di sebuah tempat itu, di sebuah negara itu, untuk mereka taat kepada pemerintah Muslim mereka itu. Dan semestinya bila disebut ketaatan kepada pemerintah Muslim, ia tidak lain dan tidak bukan dalam perkara-perkara ma'ruf yang bukan maksiat, kerana ketaatan mutlak hanyalah kepada Allah
dan Rasul, hanyalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Manakala segala apa ketaatan kepada selainnya haruslah dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika ia bersesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib ditaati. Jika bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketaatan kepada Allah tetap perlu didahulukan. Manakala perkara maksiat yang diperintahkan itu tidak boleh dituruti. Tetapi dalam masa yang sama, tidak bermaksud Muslim itu menarik tangan ketaatan dia daripada pemerintah tersebut. Ya, tetap ya dengar dan taat kepada pemerintah itu dalam perkara-perkara ma'ruf yang diarahkan. Ya, kalau kita perhatikan sebagai contohnya, Nabi SAW apabila dia wafat, ternyata bahawa berlaku sedikit kelewatan dalam mengebumikan Rasulullah SAW, sehingga kesudahannya mereka sepakat untuk melantik khalifah atau melantik Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti, sebagai pemerintah, menggantikan tempat Rasulullah SAW. Kenapa mereka sampai lewat mengebumikan jasad jenazah Rasulullah SAW? Kalau bukan kerana mereka maklum akan pentingnya didahulukan lantikan pengganti Rasulullah sebagai pemerintah negara. Mereka faham bahawa ini yang perlu didahulukan. Walaupun berlaku kelewatan dalam mengebumikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang betapa kritikalnya dilantik seorang pemerintah buat kaum muslimin di sebuah tempat, di sebuah negara muslim itu. Sama sekali tidak mungkin kaum muslimin dapat hidup dengan aman, tenteram tanpa ada pemerintah. Pastinya akan berlaku kegawatan, pastinya akan timbul ketidaktenteraman, dan pastinya akan timbul perpecahan, bahkan perbalahan jika tidak ada pemerintah yang menyatukan umat Islam di sebuah tempat itu. Ya. Jadi ini yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad dalam prinsip yang ketiga ini, ya, taat kepada pemerintah muslim, yang ini dalam perkara ma'ruf, ya, dan bukan perkara maksiat. Jika diarahkan supaya berbuat satu perkara maksiat itu, maka perkara atau arahan maksiat itu tidak boleh dituruti. Ya. Tinggal lagi, itulah kata Syekh Muhammad, namun perkara ini menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan golongan yang mendakwa mereka berilmu. Ya, ini duka citanya. Perkara ini pun ada yang mempertikaikannya. Ya, sehingga kesudahannya baiat, sumpah taat setia seseorang itu barangkali hanyalah kepada kumpulan aliran dia semata-mata, dan mereka berani melawan pemerintah muslim sebuah negara dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi sekiranya pemerintah muslim itu dikafirkan atas alasan ini dan itu, sedangkan pemerintah muslim itu masih mengucap 2 kalimah syahadah, masih lagi mendirikan salat, ya, dan sebagainya, tetapi dikafirkan atas alasan bahawa dia tidak berhukum dengan hukum Allah dan sebagainya. Walhal pendekatan ini sangat bahaya dan berisiko, dan boleh mengundang pelbagai malapetaka dan bencana. Tetapi duka citanya itu yang kita lihat berlaku dari semasa ke semasa. Ada kumpulan-kumpulan yang menarik tangan ketaatan mereka daripada pemerintah muslim, menderhaka, tidak mahu lagi taat,
mengkafirkan pemerintah Muslim sedia ada itu dengan panggilan atau dengan alasan taghut, ya, tidak menegakkan hudud, tidak menegakkan hukum Allah, berlaku zalim dan sebagainya. Lebih dahsyat apabila mereka mengangkat senjata, nak melawan, nak menjatuhkan pemerintah Muslim itu. Dan tuan-tuan boleh maklumlah, boleh bayangkanlah bagaimana keadaan di negara itu apabila kumpulan-kumpulan seperti ini timbul, ya. Baik ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ sehingga kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.